12 Mei 2022, banyak pelepasan cukai pendapatan. Adakah memberi manfaat kepada pembayarnya? Soal jawab cukai yang perlu diambil tahu. Rangkuman menarik dari Hanoi, Vietnam, sempena Sukan SEA Vietnam. Juga Sudah, nyanyian Niki Palikat yang menyentuh jiwa. Sudah, segala apa yang kau mau ku lakukan sudah. Tiap hari yang ku terima tak berarti, namun aku masih menjadi boneka bagimu. Semua harapanku pada kamu, dengarkan batinku yang merayu. Aku sendiri, kini sendiri, berselimut dalam luka di malam ini. Sudah, segala apa yang kau mau ku lakukan sudah. Tiap hari yang ku terima tak berarti, namun aku masih menjadi boneka di hatiku. Dan telah tertutup semua harapanku pada kamu, dengarkan batinku yang merayu. Aku sendiri, kini sendiri, berselimut dalam luka di malam ini. Pada siapa harus aku bersuara? Selamatkan jiwaku dari merana. Betapa sakitnya jika kau menggantung diriku. Terus aku sendiri, kini sendiri, berselimut dalam luka malam ini. Pada siapa harus aku bersuara? Selamatkan jiwaku dari merana. Segala apa yang kau mau ku lakukan sudah. Wow. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Anda sedang menonton Malaysia Hari Ini, edisi 12 Mei 2022. Bersama dengan 11 Syawal 1443 Hijriah. Anda bertemu dengan kami berdua. Saya Sofia Nur Salihatun. Dan saya Fazli Fuad. Dan saya pasti anda yang lihat Malaysia Hari Ini, anda buka-buka saja. Anda pun disajikan dengan satu persembahan yang menusuk kalbu. Yang saya rasa betul-betul, kata orang tu apa,
macam terkenang lah peristiwa-peristiwa yang mungkin dapat kata orang tu untuk orang-orang yang kita sayang lah kan. Ada kata kalau kita mengenang baik-baik lirik lagu yang dinyanyikan oleh Niki tadi tu, saya rasa kita boleh menangis sebenarnya kan. Betul. Sofia? Bila kita mendengar orang kata lagu dengan maksud dan sebagainya, sedikit sebanyak meletakkan satu intonasi untuk kita memulakan pagi kita. Mungkin kita memulakan pagi kita dengan rasa sedih, tetapi mungkin sedikit kekuatan lah untuk kita bangkit semula dari segala apa yang kita hadapi. Okey, itu dia Niki balikan dengan lagunya Sudah. Yeah. Jadi kita akan bersama dengan Niki. Tapi untuk hari ini, tadi Sofia pun dah kata hari ini 12 Mei. 12 Mei adalah hari sempena sambutan Jururawat Sedunia. Betul. Yang disambut pada hari ini. Jadi kami mengambil kesempatan pada hari ini ingin mengucapkan selamat Hari Jururawat kepada anda. Tidak kiralah sama ada lelaki ke perempuan. Sebab kalau orang ada cakap stigma kan? Stigma kan. Kata orang apa, kalau jawab lelaki tu dia orang pandang macam ya kan. Jangan. Sama saja balance. Dan kita harus ucapkan terima kasih kepada jururawat. Sebelum ni kan kita cakap Freelance, terima kasih Freelance untuk doktor, jururawat pun semua juga kita Tapi hari ini khusus untuk jururawat, kita mengenang dan memperingati jasa anda, tanggungjawab anda dan segala yang telah pun dikorbankan lah. Saya rasa bukan sahaja pandemik, tapi sampai ke hari ini pun daripada Raya Syawal pertama sampai sekarang tak cuti lagi ni. Betul, tak cuti lagi. Pasti ada. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana berbakti kepada seluruh rakyat Malaysia. Betul. Kita akan bersama dengan Niki sebab Niki dulunya bercita-cita bercadang nak jadi jururawat juga tau. Oh ya ke? Masa dia kecil. Mana awak tahu? Tanyalah dia. Awak dah betul. Mesti kat sabar dulu. Niki Palika. Niki dah pandang kan. Betul ke dia cakap ni? Fakta yang kurang sahih? Salah. Yang sesat. Fakta yang nampak tak? Okey, jangan percaya sewenang-wenangnya sebab kita nak tanyakan sendirilah. Okey. Mungkin Hari Jururawat ni kita mulakan sedikitlah. Ada sedikit kata ucapan tak untuk mereka semua. Kawan-kawan ada yang jururawat ni ke? Ada ke yang dah berbakti kat kita semua? Sebenarnya Mak Niki seorang jururawat dulu. Sebelum dia menjadi housewife, dia adalah seorang jururawat. Ya, jadi awak sendiri tahulah betapa besar dia pengorbanan mereka kan? Of course. Dan bagi Niki, rasa tanggungjawab seorang jururawat tu kena datang dari naluri nak menjaga orang. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada semua lah yang berbakti kita. Dan Niki Palika hari ini telah pun mempersembahkan satu persembahan yang cukup beruntun jiwa pagi tadi lah. Deep, besar maknanya. Mungkin nak ceritakan sikit apakah intipati bagi lagu berjudul Sudah ini? Intipatinya adalah Niki pakai serba hitam hari ini untuk reflect feel lagu Sudah, iaitu seperti seorang yang tengah berkabung. Dia tengah berkabung, dia sedih, dia putus asa. Dia tak tahu nak buat apa lagi sebab segala-galanya dia dah bagi. Betul. Segala apa yang kau mahu, ku lakukan sudah. Ya, antara orang yang paling tepat untuk bercakap tentang lirik ini adalah Syuib sendiri. Dan kita akan bersama dengan Syuib yang telah pun berada di talian sekarang ini. Assalamualaikum Syuib. Wow. Selamat Hari Raya. Ingat kan pergi Melayu lagi pagi ni. Selamat Hari Raya semua. Selamat Raya. Hai Niki. Hai Syuib, hai. Wow. Saya dekat rumah ni dengar awak nyanyi. Ya Allah, sedapnya. Tahniah. Thank you. Effortless kan? Morning Sofia. Pagi bang. Sihat ya, mungkin nak ceritakan sikitlah sebagai penulis liriknya. Kata setiap bibit lirik tu rasa macam wow, terus masuk ke jiwa. Bagi mereka yang mungkin sedikit sebanyak sedang merasakan sedikit kesakitan di sini dan di sana, mungkin Nama Syuib nak ceritakan sikitlah bagaimana pembuatan lagu ini. Actually ini lagu yang selepas arwah Siti Sarah diangkat di pentas AJL untuk lagu Semakin, kemudian dia dah merasakan yang dia dapat momentum, so dia nak menyanyi dan datangnya lagu ni dia super excited sebab bukan dia je, top management, saya sendiri dengar, saya cakap lagu ni ada macam berbaur AJL, so saya macam then proceed. Dia happy dengan lagu ni, dia jumpa penulis lagu ni Naim Daniel. Yang mana sebelum tu ada jumpa dan alhamdulillah dia cakap ada lagu yang sedap untuk arwah. So bila dengar dan liriknya tu pula macam satu lirik yang sangat-sangat baik. So kita merasakan macam you nak nyanyi lagu ni, dia nyanyi. Dan dia nak sangat nyanyi lagu ni. Tapi itulah dia jalan ceritanya sampai situ je. And then bila saya dengar balik lagu ni pun saya akan rasa macam
macam mana sedih tu dia akan datang. Lirik tu kena dengan dia, sesuai dengan dia. Tapi bila Nicky yang nyanyi, dia jadi almost like the mission is complete. Walaupun ada jalan cerita yang kita tak jangka. So lirik dia actually Naim yang tulis. Saya tengok sikit ada tambah-tambah sikit je. Tapi saya tak tahu Naim Daniel ni apa yang ada dalam fikiran dia sampai dia boleh tulis satu lagu dan lirik yang sangat baik. Saya tak tahu apa, tapi relationship antara saya, Arwah dan juga Naim juga special bagi saya. Jadi mungkin disebabkan hubungan itu, maka terhasillah lagu ini. Dan kita dengar dan kita lihat Nicky dapat menggalas tanggungjawab lagu Tahir untuk Allahyarhamah Siti Sarah ini. Saya rasa tanggungjawab besar. Jadi bagaimana Nicky apabila dalam ramai-ramai penyanyi Naim Daniel memilih Nicky sendiri? Nicky rasa cukup bertuah sebab dapat sebuah single untuk Nicky launch setelah habis pertandingan hari itu. Sebab memang kita dapat satu platform yang segitu bagus. Kita semua nak keluar dengan single. Jadi single tu datang dekat Nicky. Nicky tak cari lagu tu. Jadi Nicky rasa it's meant to be lah. Nicky ditakdirkan untuk menyanyikan lagu ni. Jadi Nicky dalam nervous, dalam rasa bebanan tanggungjawab tu, Nicky tak fokus sangat pada aspek itu. Nicky sebaliknya fokus pada seni lagu, pada nak sampaikan maksud dalam lagu. Nicky, bila nak kata kita memberikan satu persembahan, bukan sekadar persembahan saja, tetapi penjiwaan itu yang memberikan perbezaan yang cukup ketara dan besar. Bagaimana Nicky menjiwai lagu tersebut? Nicky sebagai seorang anak teater, Nicky banyak bereksperimentation. Nicky siap bungkus diri pakai comforter. Nicky ikat tangan sambil menyanyi sebelum masuk studio. Nak dengar hasil dia macam mana. Sebab Nicky tak nak sekadar nak keluarkan satu suara yang sedap. Sekadar nak nyanyikan lagu balada dengan not-not tinggi. Tak, Nicky nak macam kalau jiwa tu meraunglah dia. Walaupun bunyi maybe tak sedap ke, maybe bunyi suara pecah ke, tak apa. Yang penting Nicky nak story tu sampai. Okey, untuk Syuaib sendiri, sebab difahamkan untuk lagu Sudah ini, Allahyarhamah Siti Sarah pun pernah juga menyanyi sedikit untuk teaser lagu ini kan. Jadi bagaimana yang mungkin Syuaib boleh gambarkan tentang lagu ini juga? Memang Arwah pernah nyanyi bersama dengan Arwah Lok Yu. Dekat situ pun dah satu view yang kita rasa macam wow, Allah punya jalan cerita tu dahsyat sangat. Dan bila lagu ni berjaya dikeluarkan, saya rasa dia satu macam anugerah juga untuk saya melihat lagu ni dan mendengar lagu ni sampai bila-bila. Sebab kenangan kita boleh bentuk dalam banyak cara kan. So, salah satunya ini adalah melalui lagu, dan saya pun dan kita orang pun sebenarnya untuk lagu Sudah ni, kita bukan nak fokus pada kita saja, jalan cerita yang dah ada. Tapi kita nak juga orang lain mungkin terinspirasi dengan lagu ni. Mungkin ada sesuatu yang dia dapat dalam lagu ni. Dan mungkin lagu ni boleh ditujukan untuk seseorang yang dia rasa sesuai. Mendengar kata-kata ini daripada Syuaib sendiri, apa perasaan Nicky? Maksudnya macam berjaya untuk menyampaikan, berjaya untuk memberikan satu makna yang menghidupkan lagu itu sendiri. Nicky rasa cukup tersentuh sebab dia datang dari perspektif seorang suami yang mendengar isteri dia menyanyikan sebuah lagu yang begitu istimewa, dan Arwah Sarah begitu target lagu ni untuk sampai ke AJL. Dia dah tanamkan satu hasrat. Jadi Nicky quite sebab juga Nicky rasa tersentuh sebab diamanahkan lagu ni. Yang penting Nicky cuba datang dari perspektif seorang tukang cerita. Dan tidak mustahil sebenarnya lagu ini juga boleh menjadi juara AJL nanti. Baik, hopefully, kita doakan semoga lagu ini anda juga boleh yang mana mungkin nak lihat klip video, muzik video sudah ada di YouTube. Anda juga boleh cari di YouTube. Okey, baik. Syuaib,
Baik, terima kasih Syuib. Dan kita pun sedang menantikan mungkin ada lagi karya-karya terbaru daripada Syuib juga untuk kami yang berada kat sini, Syuib. Boleh, insyaAllah. Saya ada yang paling baru saya buat lagu adalah tajuk dia Happy Birthday untuk anak saya pada 17 bulan ni. Dia dah cipta awal. Okey. Happy Birthday to you. Macam tu lagu dia. Itu je. Alah, bagilah. Itu bukan lagu yang biasa orang nyanyi ke? Itu baru review. Tak apalah. Nanti datang MHI nanti kita nyanyi ramai-ramai nanti lagu tu. Okey. Mesti ada twist ni. Kita ucapkan terima kasihlah kepada Syuib sudi meluangkan masa. Semoga banyak lagi karya yang dihasilkan lepas ni sebab memang terbaiklah hasil kerjanya bersama dengan Niki. Terima kasih. Dan dengan Daniel. Okey. Terima kasih, Syuib. Alright, terima kasih Syuib. Okey, baik. Terima kasih juga pada Niki. Yes. Kerana sudah datang. All the best. Power lah suara pagi-pagi pun nyanyi tadi kan. Terpaksa lah. Tapi tetap perform. Thank you. Okey, dengan itu kita nak berehat seketika. Sekembalinya banyak lagi pengisian. Teruskan menonton Malaysia hari ini. Tahukah anda bahawa pembayaran cukai menyumbang lebih 70% daripada tabung negara kita? Cukai pendapatan ialah cukai tahunan yang perlu dijelaskan kepada negara. Kerajaan mengenakan cukai bagi tujuan mentadbir dan menguruskan negara. Bukan itu sahaja. Hasil cukai juga disalurkan kepada pembangunan ekonomi dan sosial seperti kebajikan rakyat, perkhidmatan kesihatan dan pendidikan. Menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, individu yang mempunyai pendapatan tahunan melebihi RM34,000 selepas potongan KWSP atau dengan ringkasnya pendapatan bulanan kasar sebanyak RM2,833.33 selepas potongan KWSP perlu membayar cukai tahunan. Pekerja yang memenuhi kriteria potongan cukai bulanan atau PCB digalakkan untuk memfailkan penyata cukai pendapatan terlebih dahulu sebelum menerima sebarang potongan cukai bulanan. Pembayar cukai boleh memfailkan borang nyata cukai pendapatan secara atas talian melalui e-filing maupun dilakukan secara manual. Bagi individu yang gagal berbuat demikian, tindakan undang-undang boleh dikenakan. Peringatan e-filing tarikh terakhir 3 hari lagi. 3 hari lagi? Ya, hari 15 Mei ni. Okey, jadi untuk individu lah. Itu untuk individu, anda kena selesaikan ataupun anda kena melaporkan cukai pendapatan anda sebelum 15 Mei ataupun 15 Mei. Kalau selepas itu, takut-takut dikenakan penalti. Betul. Jangan sampai dah kena penalti baru nak bayar kan. Saya pernah kena. Pernah kena. Tak best. Jadi, kita ingatkan sama sendiri. Dan untuk perbincangan selanjutnya, kita akan terus bersama dengan Dr. Muhammad Fairuz A. Razak, Setiausaha Agung Persatuan Akaunten Pencukaian Malaysia MATA. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya, Mak Zubatin. Okey, tadi kita sebenarnya kita nak straightforward je. Kita nak cakap, kita nak ingatkan untuk pembayar cukai ni, 15 Mei ni. Betul. Tarikh akhir untuk mereka bayar cukai ni. Apa tindakan pecut yang harus mereka lakukan ni? Jawapan senang, lakukan dengan segera. Tapi bukan macam tu lah. Kita ada 3 hari ni, sediakan dokumen apa yang patut. Orang kata tengok dokumen untuk dapatkan pelepasan yang patut. Lepas tu masuk secepat mungkin. Kalau kita tunggu 15 hari bulan tu nanti jadi bottleneck, langsung tak boleh lapor. Kalau tak lambat lapor, denda 10%. So susahlah macam tu. So lakukan segera. Kalau boleh sekarang boleh. Kami tengah cakap ni, lakukan sekarang kalau boleh macam tu. So pasal kalau nak buat menu dah lepas. Sekarang ni e-filing 15 hari bulan. So lebih baik cepat. Sekarang pun buat lebih cepat. Yang penting sediakan dokumen apa yang patut, borang EA, split gaji, pelepasan-pelepasan dan risi-risi yang ada, buat apa yang patut. Dah masukkan. Sekarang pasal e-filing lebih mudah, dia dah ada dia punya apa orang kata deskripsi yang patutlah. Untuk dorang tak adalah macam nak menu filing, nak buat macam mana, Dia dah tahu dah semua. Dia akan cakap, okey ni tak cukup, ni tak cukup. Kita tahu. Apa yang kita nak claim pelepasan tu kena ada resit. Jadi pastinya platform telah diwujudkan dan kita pun pernah gunakan. Memang segala yang perlu kita tahu, segala yang butiran diisi itu memang ada option kat situ. Jadi kita kena ambil masa lah untuk melihat dimulakan secepat mungkin. Baik doktor, antara
cukai-cukai baru yang mendapat pelepasan tahun ini? Adakah terdapatnya beberapa mungkin yang berkaitan COVID-19 dan sebagainya? Yalah, kita kalau dengar pasal COVID-19 ni banyak cerita dia, tapi kerajaan telah dalam bajet yang lepas tu dia dah bagi dah pelepasan untuk COVID-19. Dua sebenarnya, satu untuk vaksin, satu lagi untuk orang kata RTK dan PCR. So dia boleh orang kata claim dua-dua ni sebenarnya. So kalau katakan suami, isteri atau anak-anak buat RTK test, dia ada receipt, dia boleh claim. Sama juga kalau dia buat PCR, tujuan dia dulu kan RTK mahal nak beli RM70-80 tak macam sekarang RM4-8, RM6-8 kan. So dulu tu pasal tu banyak orang kata masa tu orang kata terkejut. Pandemik ni ada kan. So bila dia kena test hari-hari test, belilah test kit lah, pergi kat hospital buat PCR test. So dalam masa tu kerajaan telah orang kata setuju untuk orang kata bagi pelepasan ni. Ramai yang terkesan satu dia beli RTK atau PCR ni. Dalam masa sama ada setengah-setengah tu dia tak nak vaksin dekat tempat yang tu, dia nak vaksin sendiri. Maknanya swasta lah. Lepas tu dia boleh claim juga vaksin untuk swasta ni. So dia boleh buat dua-dua sebenarnya. Dua-dua claim tapi maksimum 1,000 saja. Maksimum 1,000. Jadi ini perlu kita tahu juga ni. Kadang-kadang ada juga orang yang bayar cukai ni kadang tak tahu pelepasan ni banyak kan. Betul. Dan juga dengan ceritanya untuk tahun ini 2021 ni sebenarnya ada kenaikan-kenaikan. Betul. Untuk pelepasan ni. Contohnya untuk ibu apa tak silap saya sampai 8,000 sekarang. 8,000 betul. Sebab saya pernah claim. Untuk mak ayah saya kan. Jadi bolehlah kata orang tu. Tapi kan. Yang penting receipt tu kena ada lah. Kalau claim, kalau tak ada jangan main claim je. Lepas tu tak apa kita cari receipt kemudian. Itu satu benda tak betul tu. Nanti tak jumpa apa kena penalti bukan sikit lah tu. Ini bukan penalti 10% yang saya cakap kalau lambat hantar. Ini lebih daripada itu. Pasal bila LSDN buat audit, pasal kita ni tidak orang kata mengikut orang kata akta yang telah dipertubuhkan. Kita macam menipu lah sebenarnya. Betul. Menipu kita punya pelepasan tu. Sebab bukti tu tak ada. Tak ada, betul. Dia jangka masa berapa lama tu kita akan diburu untuk orang kata kononnya penipuan ini? Dia secara rawak sebenarnya. Secara rawak. Kita tak tahu siapa. Tapi dia ada dah red flag dia, yellow flag dia kan. So kita tak tahu macam mana. So kalau kita macam hantar lambat, kita bayar lambat. Benda tu orang kata akan menaikkan kita punya saham untuk di audit. Okey, kita lihat ada banyak pelepasan-pelepasan kan. Dan adakah ianya seperti kita nampak boleh juga mungkin merancakkan kembali ekonomi kita? Okey, dalam masa sama dia bolehlah sedikit sebanyak. Okey, kita tengok ada satu pusingan. Kalau orang belanja, dia belanja kat kedai tu akan beruntung. Bila beruntung, orang yang dekat kedai itu akan bayar cukai. So dia ada satu pusingan. Kalau dengan pelepasan ni orang ada duit lebih untuk belanja, so adalah orang akan bayar cukai dan ada juga kerajaan dapat pendapatan dan kerajaan dalam masa sama membantu untuk merancakkan ekonomi dan dia juga boleh membantu rakyat. Macam pengeluaran khas KWSP jugalah. Betul. Dia ada satu pusingan. Dia memang ada satu pusingan. Kalau pusingan tu terhenti kat mana-mana, katakan orang tu tak ada duit lebih, dia tak boleh belanja. Bila tak boleh belanja, kedai tak boleh dapat niaga, dia tak bayar cukai. Baik doktor, apa akan terjadi jika seseorang individu itu kata bukan saja lambat tapi mungkin tahun ini dia tak submit, dia tak submit cukai dan sebagainya dan tahun seterusnya baru nak buat, dia ada tunggakan di situ, apakah orang kata tindakan yang bakal dikenakan? Sistem kalau ikutkan sistem LSDN ni dah automatik. So bila dia tak bayar, kalau sebelum tu dia pernah laporkan, dia akan automatik keluarkan taksiran anggaran. So bila dia keluarkan taksiran anggaran, dia kena bayar taksiran anggaran tu sampai dia hantar borang yang sebenar. Bila dah hantar borang sebenar tu, dia perlu merayu pada LSDN mengatakan dia dah hantar borang tu dan difference tapi penalti tu tak ada. Berdasarkan tinjauan, adakah rakyat Malaysia ni sebenarnya memang suka lambat bayar cukai ke? Suka lari cukai ke? Okey, soalan tu jadi rakyat Malaysia ni selalu buat last minute tu. Saya kata kita ada 3 hari ni bottleneck dia, saya tak tahu sistem tu jam tak jam, kita tak tahu macam mana. So bukan dia nak lari cukai, mungkin dari segi orang kata pengetahuan dia, tapi tu saya cakap LSDN telah menjadikan sistem digital sangat mudah, tak susah sangat. Bila kita buat e-filing ni senang. Banding dengan manual ni kita kena isi, tak tahu nak tanya siapa. Pasal e-filing tu bila kita tak isi apa, dia kata anda tak isi ni, tak isi ni. So bila semua kita boleh isi macam kita buat macam-macam secara digital, senang, mudah. Satu lagi tutorial untuk bayar cukai dekat YouTube pun ada sekarang ni. Betul. Anda boleh cek. Okey. Awak dah study Dah study dah kan. Bagus. Dah pernah kena penalti kan? Okey, kita nak cerita pasal beli kereta ni. Okey. Kan. Sofiat tukar kereta baru. Wow, alhamdulillah. Dengan cerita cukai. Tak awak announce. Apa 6% pelepasan cukai kereta ni. Pandangan doktor.
bagus sebenarnya, tapi dia ialah limited sampai 30 Jun ni je, lepas tu dah tak ada dah. Yalah. So kata kita ambil contoh kereta tu 50,000, 6%. Kita dapat dah 3,000 dah. 3,000 tu boleh bayar insurans tu semua kan. So siapa tak nak? So ambil peluang tu, kerajaan bantu untuk bahagian otomotif ni kan. Dah lama tak bergerak, dah 2-3 tahun dah tak bergerak kan. So dengan adanya ni, ramai beli kereta saya tengok pun. Sebenarnya banyak kereta dekat, tengoklah masa raya tu jam teruk kan. So bantu rakyat untuk orang kata membeli kereta, bantu untuk buat apa yang patutlah benda tu sebenarnya. So kalau boleh sambunglah lagi kan. Okey doktor, manfaat jangka masa panjang dah bagi pembayar cukai yang kata committed, yang dah submit awal dan sebagainya. Apakah kebaikan dan manfaat untuk mereka? Okey, banyak manfaat ni sebenarnya. Okey, satu, dia orang dalam sistem. Bila dalam sistem, kerajaan boleh tengok apa bantuan yang boleh diberikan. Nombor dua, bila dia nak apply untuk orang kata pinjaman ke apa, mesti bank tu minta dah lapor cukai, dah ada resit cukai. So bila ada tu, bank tidak akan orang kata dia memang ada income yang stabil. Bila stabil tu senang bagi pinjaman. Dia nak minta pinjaman rumah, pinjaman kereta, macam nak beli kereta 6%, ada 6% tu lah. Mudah untuk dia sebenarnya. Tak dipertikaikan lah. Tak dipertikaikan. Okey. Menjamin pinjaman tu sebenarnya. So dia tahu stable income is there untuk dia. Itulah dia. Tapi itulah macam doktor harapkanlah. Saya pun harapkan akan lanjutkan jugalah. Betul. Belum cukup duit lah nak bayar deposit. Okey. Yang terakhir sekali ni doktor. Mungkin ada kata-kata nasihat, mungkin galakan kepada kita semua ni supaya kita dapatlah membayar cukai, dan juga tarikh untuk individu 15. Betul. Jadi untuk mereka yang mungkin ada syarikat bagaimana? Syarikat sebenarnya borang manual 30 Jun dan orang kata e-filing sebelum 15 Julai. So saya rasa buat awal lah. Kalau buat awal kita dapat persiapan rapi. So senang sikit, tak ada bottleneck, tak ada jam dekat sana dekat sini, tapi nanti kalau kita tersalah pun boleh ubah sekali. Sebenarnya borang BE ni pun kalau tersalah, kalau kita buat awal, kita boleh buat borang nyata terpinda. So kita boleh pindah kalau kita tersalah maklumat. Kalau kita salah claim, okey kita lebih claim ke apa, kita boleh buat. Tapi kalau dah buat last minute nak claim macam mana? Sama tak? Bila kita buat untuk orang yang berniaga ni, kalau boleh buat cepat akaun dia semua kan, laporkan secepat mungkin. So senang, mudah untuk dia orang kata perhati. Kalau ada kesilapan boleh betulkan secepat mungkin. Ini dah habis masa nak lapor macam mana? Banyaklah kerja dia. Memang kena audit lah ni. Betul. Dan juga kalau anda kata anda tidak mungkin tahu bagaimana cara apa semua, pegawai LHDN sentiasa membantu. Betul. Agak macam saya. Ini pengalaman saya. Saya pernah dibantu juga. Pergi dekat luar tu untuk bantu. YouTube ada pegawai LHDN. Saya rasa ada chat box pun, chat robot pun dekat LHDN yang website pun sekarang. Boleh apa yang patut dia boleh tolong. Boleh inbox lah. So banyak benda boleh dah sekarang. Senang je sekarang. Alhamdulillah. Kita kena ambil inisiatif kan? Sebenarnya tak membebankan kita pun. Banyak kelebihan dan manfaatnya. Tapi kita kena mula untuk bayar cukai kita on time. Peringatan untuk diri kita sendiri jugalah. Peringatan untuk kita semualah. Okey, jadi dengan itu saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Fairuz Razak, Setiausaha Agung Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia ataupun MATA. Terima kasih datang bagi memberitahu beritalah tentang cukai ni. Senang je cara nak bayar cukai. Kan ada pelepasan-pelepasan untuk tahun ini ada COVID-19, pelepasan COVID-19, test kit, untuk injection. Booster dan sebagainya ada juga. Vaksinasi. Okey. Didapatkan segala info dan pastikan kita jangan terlambatlah, tak nak kena penalti dan sebagainya. Dan kita akan berehat seketika. Sekembalinya banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini. Baik, masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dan kita akan membincangkan berkenaan dengan sambutan Hari Guru 2022, Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Dan kita bersama dengan Tuan Haji Syafruddin Haji Ali Hussein, Ketua Ahli Nazir Sekolah Jemaah Nazir KPM. Assalamualaikum Cikgu Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya. Selamat Raya. Mazhar batin. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Baik Cikgu, terima kasih meluangkan masa mungkin untuk untuk memeriahkan pemahaman kita berkenaan dengan sambutan Hari Guru tahun ini. Memang 16 Mei setiap tahun memang kita meraikanlah. Mungkin nak kongsikan sedikit sebanyak sambutan tahun ini, apakah perbezaannya, apa yang boleh kita jangkakan daripada keraian tahun ini? Okey, pertamanya cikgu ambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih atas jemputan ini. Dan sebenarnya guru-guru ataupun warga pendidikan telah menunggu hampir 2 tahun. Kerana 2 tahun kita mengadakan sambutan Hari Guru secara maya ataupun secara online. Dan kita, berdasarkan kepada peraturan-peraturan MKN dan juga KKM, kita tertakluk dengan SOP-SOP yang ketat. Jadi bermula pada tahun ini, alhamdulillah kita dibenarkan untuk menyambut sambutan Hari Guru secara bersemuka, dan insya-Allah kita akan adakan sambutan itu di Kelantan insya-Allah pada 16 bulan ini. Jadi
ini merupakan satu saat yang ditunggu-tunggu lah Sofia sebenarnya oleh warga pendidikan. Ya, boleh menyentuh cakap perkataan bersemuka itu dan membuat kita rasa teruja sebab dah lama kita tak meraihkan. Lagi Hari Guru yang telah pun kata bertungkus lumus sepanjang 2 tahun ini ketika pandemik untuk mengajar anak-anak dan sebagainya kan. Tema yang dipilih apa pula tahun ini? Okey, jadi Kementerian Pendidikan telah memilih guru tunjang sekolah sejahtera. Jadi kalau kita lihat di situ, guru memanglah seperti mana yang tahu, mereka yang telah memberi kemahiran, ilmu, pengetahuan, membugarkan bakat, menerapkan nilai dan sebagainya yang bekerja atau sebagai pejabat awam lah. Okey, itu guru. Kalau dari segi tunjang itu, kalau kita lihat dari segi definisinya, ialah dia berkaitan dengan akar yang menyerubus ke dalam tanah tu. Jadi itu merupakan menunjukkan Kementerian Pendidikan mengangkat guru itu sebagai satu peneraju, satu titik asas ataupun satu punca untuk mewujudkan keadaan yang kita harapkan. Okey, manakala kalau kita lihat kepada sekolah ialah tempat di mana kita mendapatkan ilmu dan sebagainya. Selain pada itu membugarkan nilai-nilai sasiah dan akhlak dan sebagainya. Dan kalau kita lihat sejahtera itu ialah akronim kepada konsep yang kita Kementerian Pendidikan perkenalkan, Sekolahku Sejahtera. Jadi akronim itu kita ambil jadi sejahtera. Jadi guru tunjang sekolah sejahtera. Baik. Kukuhnya kepribadian seorang anak murid itu, pelajar itu adalah bila anak itu sendiri mampu untuk bersama dengan gurunya untuk ialah orang kata pendekatan pembelajaran itu bukan sekadar di sekolah saja tapi apa yang diajar oleh guru itu sendiri. Ya, tadi cikgu tengok banyak kali Sofia angkat tangan tadi. Masa bercakap dengan doktor tadi yang lembaga hasilan negeri. Banyak kali Sofia mengangkat tangan. Jadi itu menunjukkan guru-guru kita telah berjaya menerapkan dan Sofia telah menghayati dan menunjukkan kefahaman Sofia tentang bila buat pengakuan tadi. Bila buat pengakuan saya perhatikan 2 kali tadi. Cikgu perhatikan 2 kali. Itu menunjukkan itulah berlaku sebenarnya yang kita harapkan. Konsep sekolah sejahtera itu kita nak terapkan. Yang pertama kita nak dedahkan kepada mereka supaya mereka memahami. Yang kedua kita nak mereka menghayati. Lepas tu yang ketiga kita nak supaya mereka mengamalkan. Dan mereka menjadi contoh pula kepada orang lain supaya akhirnya kita boleh mewujudkan satu masyarakat yang sejahtera. Itu sebenarnya. Saya percaya lifelong learning apa yang kita belajar dengan guru itu, dengan sekolah itu, itulah yang kita bawakan sehingga ke dewasa ini kan. Dan Cikgu Din sendiri boleh berkongsi dengan kita lah harapannya terhadap anak murid, pelajar, guru-guru dan sebagainya dalam setiap peringkat orang kata cabaran yang dihadapi lah ketika tempoh 2 tahun pandemik masuk ke endemik ini kan. Apa yang disampaikan kepada seluruh warga guru-guru yang telah pun berkhidmat sepanjang tempoh ini? Okey, cikgu pertamanya cikgu ucapkan syabas dan tahniah kepada barisan guru kita kerana barisan guru kita semasa waktu pandemik itu telah berusaha bertukar lumus untuk memastikan pendidikan murid kita tidak tertinggal. Lihatlah bagaimana mereka menggunakan kemahiran-kemahiran, kemampuan-kemampuan yang mereka ada. Mereka menggunakan peralatan-peralatan yang mereka mampu untuk memastikan pendidikan itu berjalan. Ada mereka terpaksa bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, di satu stesen dia tempatkan di mana adanya murid mereka dengan bot, dengan 4-wheel drive untuk memastikan pendidikan itu berjalan. Jadi itu sebenarnya membuktikan betapa guru-guru Malaysia ini adalah satu kumpulan guru yang sangat berdedikasi. Dalam satu kajian yang dibuat oleh Cambridge pada tahun 2018 meletakkan guru Malaysia antara guru yang tertinggi, mempunyai dedikasi yang paling tinggi di dunia. Dan dalam 10 buah negara yang dibuat kajian itu termasuk Amerika Syarikat, China dan juga India, dan kita berada di tinggi sekali. Jadi cikgu harapkan dan ada 6 elemen di situ. Antaranya ialah guru kita sentiasa berdedikasi untuk memastikan murid mereka mendapat ilmu dan bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Pada masa sama juga mereka memberi motivasi, aspirasi dan juga mereka memastikan murid mereka mempunyai laluan kejayaan yang tertentu. Itu kajian yang dibuat oleh Cambridge University. Jadi ini merupakan satu dapatan yang membuktikan guru kita sangat berdedikasi. Jadi teruskan
teruskan dedikasi itu kerana kita nak melahirkan generasi yang baru. Betul. Generasi yang akhirnya meletakkan kita sama taraf dengan negara-negara maju. Itu. Dan kepada guru-guru, ini merupakan cabaran yang berbeza dengan zaman cikgu. Masa cikgu jadi guru di bilik darjah, cabaran ini berbeza. Tapi cabaran sekarang berbeza. Maka mereka terpaksa melekatkan diri mereka dengan tuntutan digital, dengan tuntutan teknologi, dengan tuntutan masyarakat yang berbagai. Jadi mereka kena bersedia dari segi fizikal dan mental. Pada murid-murid, tidak ada perkara mustahil, Sofia, di dunia ini. Mereka boleh menjadi apa saja yang mereka inginkan. Mereka menjadi apa saja yang mereka impikan. Jadi teruskan kerana potensi mereka sebenarnya belum dicukir lagi. Dan komitmen seorang guru itulah yang membentuk kehidupan kita dari kecil sehingga ke dewasa ini. Dan aura Cikgu Den sendiri memang saya terasa sehingga saya ucapkan sampai guru kepada Cikgu Den dan kepada semua guru yang sedang menonton ketika ini, semoga sambutan tahun ini menjadi lebih bermakna bagi semua. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Syafruddin Haji Ali Hussein, Ketua Nazir Sekolah Jemaah Nazir KPM. Terima kasih meluangkan masa Cikgu. Terima kasih. Selamat Guru. Selamat Guru. Okey, kita akan terus bersama dengan Fazli Fuad untuk perkongsian yang seterusnya. Silakan Fad. Saya angkat tangan juga, Tuan Haji. Jadi maknanya betul-betul Ali. Kita dah terapkan nilai dalam bilik darjah tu kan. Guru tanya, kita agak dengar. Okey, kita dah kembali lagi. Kali ini kita nak bawakan. Ini saya mewakili jutaan rakyat Malaysia lah semalam. Bersorak. Bersorak apa? Bersorak kegembiraan apabila kita berjaya untuk mengutip 3 mata penuh dalam bola sepak. Ibu segala emas dalam sukan C. Apabila semalam kita berjaya untuk membenam pasukan Laos dengan 3-1. Dan sebelum itu kita tewaskan Thailand 2-1. Ini dia antara wajah-wajah atlet negara kita yang menyumbang pingat emas. Ya, dan kita telah pun berjaya untuk mengutip 9 emas, 3 perak dan 6 gangsa. Dan insya-Allah kita bakal untuk mendapatkan 36 emas. Sasaran untuk Sukan C kali ini. Jadi untuk bercakap dengan detail ataupun lengkap lagi berkaitan dengan Sukan C ini, dan hari ini merupakan hari perasmian untuk Sukan C ke-31 di Hanoi, Vietnam. Untuk itu terus saja kita bersama dengan Datuk Nur Azmi Ahmad, Chef Division Sukan C Vietnam. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam Fazli, apa khabar? Alhamdulillah, saya kat sini sihat dan macam saya sebut tadi, saya pasti kontingen Malaysia yang berada di Hanoi semalam pun gembira apabila Malaysia berjaya untuk memenang Laos semalam dalam bola sepak. Okey, jadi hari ini Datuk merupakan acara perasmian pembukaan Sukan C. Bagaimana Datuk melihat prestasi pasukan Malaysia? Belum lagi acara ataupun pembukaan rasmi dah pun berjaya mengutip 9 pingat emas ni. Apa kata Datuk? Mungkin Fazli, mood hari ini berbeza sikit lah. Ya. Kerana kita dalam kontingen kita masuk dengan mempunyai 9 pingat emas pada hari yang keempat ini. Dan saya rasa semangat begitu berkobar pada semua atlet. Ya. Walaupun tak dapat raya macam Fazli, tapi mereka bersedialah. Dengan semangat yang begitu tinggi, dengan permulaan yang begitu baik. Saya cuma berharap agak-agak yang air-air itu pun lebih baik. Supaya sasaran yang kita nak 36 pingat emas itu berjaya. InsyaAllah. Okey. Jadi Datuk, kita memang nak menggapai sasaran 36 pingat emas ini. Dan kita rasa macam ada sedikit duka cita lah. Sebab apa? Sebab kita ni kalau boleh tu kita nak mengutip seberapa banyak pingat emas. Tetapi ada acara-acara yang tidak dipertandingkan di Hanoi ini. Contohnya kita boleh dapat emas dalam kategori ataupun sukan squash kan. Jadi apa pandangan Datuk? Adakah mungkin sukan-sukan lain juga dapat menyumbang pingat kepada kontingen negara? InsyaAllah. Sebenarnya kita telah tiada lebih kurang 22 atau 24 pingat emas yang patutnya kita dapat membantu untuk target kita lebih pada 36 pingat emas. Tetapi saya rasa walaupun kita diketepikan beberapa kategori tidak sama dengan 2 tahun-tahun yang lepas, tapi saya percayalah semangat yang ada dan teamwork yang ada di antara pengurus pasukan, pegawai pasukan dan juga jurulatih dan juga atlet, saya rasa tidak ada halangan yang begitu besar untuk atlet kita terus maju demi sukan negara.
Ya, saya pasti semangat G2 kontingen negara membawa semangat yang membara lah untuk memburu pingat emas. Kalau tak dapat pingat emas pun pingat perak, pingat angsa dan sekurang-kurangnya kita dapat mengutip keterus sasaran lah. Okey, Datuk, kita nak tahulah bagaimana keadaan situasi semasa atlet-atlet Malaysia yang berada dekat sana. Sebab kita difahamkan dekat Vietnam sekarang ni pun kes COVID-19 ni makin tinggi. Jadi bagaimana persiapan atlet bagi faktor kesihatan pula di Vietnam sekarang ini? Sekarang ni Fazli, kita berada di tempat penginapan masing-masing iaitu hotel masing-masing dan kita mempunyai tim doktor yang begitu ramai dengan bantuan yang begitu hebat daripada ISN sendiri dan pemantauan dibuat setiap hari oleh doktor dan saya juga sebagai CDM setiap hari saya adakan mesyuarat berkenaan dengan pencapaian, keselamatan, kesihatan dan berbagai supaya kita setiap hari kita boleh improve dari segi keperluan dan facilities di Vietnam dan juga keperluan dan fasiliti permintaan dari kita juga. Okey, baik. Kami yang berada dekat Malaysia ini mendoakan kesihatan untuk atlet dan juga kita berdoakan agar atlet-atlet kontingen negara kita membawa nama Malaysia ini akan gah di Persediaan Antarabangsa khususnya dalam Sukan C nanti dan berjaya untuk mengutip sasaran 36 pingat emas nanti. Baik, terima kasih Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fazli. Ya, baik. Stay safe kat sana. Okey, itu dia. Kita telah pun bersama dengan Datuk Nur Azmi Ahmad, Chef Division Sukan C Vietnam. Okey, bercerita tentang bola sepak, kita dah kata orang tu selangkah dah ke separuh akhir. Dan lepas ni kita akan menentang Singapura dan di penghujung nanti kita akan menentang Kemboja. Kita doakan agar skuad Malaysia ini dapat balas dendam. Itu pun dah cukup cantik lah. Itu kita kalah 2-1 kan dengan Laos. Semalam kita menang 3-1. Okey, kita nak berhenti berehat dan sekembali nanti banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini. Anda jangan ke mana-mana. Okey, baik. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi kekal. Tak tukar-tukar channel. Tengok kami di TV3 Malaysia hari ini. Ataupun anda yang tengok kami dekat Facebook, terima kasih diucapkan kepada anda. Okey, kita terus saja nak bercakap tentang kempen Demi Surauku. Kita nak berinfak pagi ni. Okey, kita terus saja ingin bersama dengan Ustaz Syed Nur Hisham, pendawah selebriti wakil daripada Yayasan Ikhlas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fazli, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Cantik berbaju biru. Warna kegemaran saya ni. Okey Ustaz, kita nak bercakap tentang maksud dengan infaklah dengan harta yang tercinta ini. Bagaimana Ustaz? Okey Fazli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pada para penonton MHI, pada semua yang bersama, saya rasa boleh lagi kot nak ucap selamat Hari Raya. Boleh. Jangan lupa cukupkan puasa 6. Saya betul. Alhamdulillah tak banyak dah, tinggal 5 hari je lagi. Alhamdulillah. Hari. Tak apa, sekurang-kurangnya dapat juga sehari tu kan. Okey, jadi kita nak bincang tentang kempen Demi Surauku yang digerakkan oleh Yayasan Ikhlas. Alhamdulillah, Yayasan Ikhlas saya banyak terlibat dalam banyak aktiviti kebajikan, bantu masyarakat. Dan kali ini fokus kita sebut kempen Demi Surauku. Kita mulakan dulu inisiatif ini bermula masa banjir hari itu di Selangor, di Pahang. Dan sekarang ni alhamdulillah kita teruskan apabila kita dapati banyak surau-surau yang dia berhadapan dengan cabaran dan inilah peluang kepada masyarakat. Kita bulan Ramadan baru-baru ni kita telah melatih, mendidik jiwa kita, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersedekah bulan Ramadan. Hasil tarbiyah tersebut kita masuk dalam bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan bulan-bulan seterusnya kita jadi ringan untuk bersedekah. Ini pelaburan akhirat kita. Dan sekarang ni Yayasan Ikhlas kita sedang fokus sekarang ni untuk bantu ada satu surau An-Najah di kawasan perindustrian Balakong. Yang ni kita fokus sekarang ni, kita nak selesaikan. Ada dinding surau, kemudian tempat mimbar dia, kemudian tandas dan tempat kumbahan najis dan juga nak tukar kapek baru. Ini satu surau di Balakong, tersebut dengan terang kat sini surau An-Najah, flat ABC ni.
Dan juga di Masjid An-Nur, Kampung Sentosa, Sandakan, Sabah. Memang ada misi-misi Yayasan Ikhlas turun ke Sabah, ke Sentosa, ke Sandakan. Jadi bila ke sana ada misi lain, bantu pesakit untuk mereka bangkit sihat. Bila ke sana kita dapati Allahu Akbar, adanya masjid, surau yang perlu kita bantu. Yang sekarang ni kita sedang fokus Masjid An-Nur. Ni tempat dia. Tempat wudu, kemudian ada masalah tak bocor, tandas lelaki dan wanita. Kita nak fokus ini. Dan kalau para penonton, ibu ayah, kita jemput sangat sebab kita tak mampu nak pergi ke lokasi-lokasi ni, kita sumbang keuangan. Ibu-ibu, ayah-ayah boleh ambil gambar dekat skrin TV sekarang. Ada nombor akaun, ada maklumat untuk disalurkan. Kalau yang biasa nak direct ke website pun boleh. Type je www.sedekahsini.com. Ada maklumat detail. Masjid An-Nur disandakkan, dan juga satu lagi Pusat Komuniti Al-Huda Islamic Center. Ini pun di Sampurna, Sabah. Ini pusat pendidikan untuk anak-anak asnaf, fakir miskin dan mereka yang kurang berkemampuan. Jadi 3 fokus kita pada kali ini. Kita nak jemput masyarakat untuk kita membuat pelaburan akhirat. Alhamdulillah, ada di kalangan kita waktu COVID baru-baru ni, ketika ada orang dibuang kerja, ada orang kena tutup bisnes, tapi ada di kalangan kita yang rezekinya masih masuk mencurah-curah. Pencennya ada, bisnesnya subhanallah bukan saja bertahan, bertambah. Ada bisnes-bisnes yang growing dalam musim pandemik. Alhamdulillah. Maka marilah kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah dengan kita membuat investment. Ini pelaburan akhirat kita. Wakil-wakil Yayasan Ikhlas turun ke kawasan pedalaman di Sabah. Tadi kita sebut tentang pusat pendidikan Islam di Sampurna tadi. Bila kita tengok ada anak-anak yang nak belajar, tetapi keadaan mereka ialah sangat dhaif. Jadi ini peluang kita sebenarnya. Sebenarnya para penonton yang dikasihi sekalian, masjid, surau, pusat-pusat pendidikan Islam ni insya-Allah suatu hari nanti pasti insya-Allah akan siap. Tapi persoalannya ketika siap itu, duit kita ada tak kat situ? Saham kita ada ke tidak kat situ? Banyak sedikit nombor 2. Yang penting keikhlasan. Kita snap gambar dekat skrin TV. Kalau yang menonton di live Facebook boleh print screen sekarang, snapshot. Ini nombor akaun. Yang nak scan QR code pun lagi senang. Sekarang ni senang cara untuk kita buat amal soleh. Jangan kita bertangguh. Kadang-kadang dengar Ustaz cerita, Ustaz share, rasa nak bagi. Kemudian kita tangguh. Itulah yang Al-Quran sebut. Adanya orang di saat kematiannya, dia minta dengan Allah. Ya Allah, tolong tangguh kematianku kerana kita sebut kerana nak solat, kerana nak baca Quran, kerana nak puasa sunat. Tak. Kerana nak sedekah. Itulah dia. Kerana mereka terlalu bertangguh sedekah. Jom kita sama-sama membuat pelaburan akhirat kita. Okey, wallahualam. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah lah sama-sama untuk kita doakan kan. Nilai amount tu nombor 2. Yang paling penting ikhlas. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, itu dia. Kita telah bersama dengan Ustaz Syed Nur Hisham, pendakwa selebriti wakil Yayasan Ikhlas. Okey, kita ingin berhenti berat seketika, tapi sebelum itu apa kata kita saksikan rangkuman berita luar negara. Ada cerita berkenaan dengan lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri kita ke UK dan juga ke Amerika Syarikat menghadiri sidang kemuncak ASEAN USA. Jom kita saksikan. Pada Selasa lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama delegasi Malaysia tiba di United Kingdom bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN USA serta beberapa acara lain. Ketibaan beliau di lapangan terbang Luton pada jam 9 pagi waktu tempatan disambut pesuruh tinggi Malaysia di United Kingdom, Zakri Jaafar. Selain itu, Perdana Menteri turut menghadap Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang berada di London. Pameran Tenun Pahang menyulam harapan
Julung kalinya dibawa ke pentas dunia sempena London Craft Week di bangunan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Belgrave Square. Beliau juga berkesempatan menghadiri majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri keluarga Malaysia di London. Semoga persidangan kali ini akan membantu merancakkan lagi ekonomi antarabangsa dan mempertingkatkan teknologi sekaligus mengekalkan hubungan Amerika Syarikat dengan ASEAN. Baik, itu dia kena nampaklah kesempatan PM untuk turun bertemu dengan rakyat Malaysia yang berada di sana untuk meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Macam mana sibuk pun sempat jugalah nak jumpa dengan rakyat sendiri kan. Meraihkan sahabat handai saudara kita yang berada di luar negara. Okey. Malaysia hari ini telah pun sampai ke penghujungnya. Sedar tak sedar. Jadi kita nak ucapkan terima kasihlah anda semua yang tonton kami dari awal sampailah ke masa sekarang ni. Terima kasih juga kepada anda semua yang menonton kita di laman Facebook. Jangan lupa esok kita ada lagi. Besok ada lagi. Besok Jumaat nampaklah siapa host kita pakai baju Melayu, baju kurung cantik. Cantik, segak semua. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa anda esok segalanya di MHI. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye.